Farah. Farah Farah. Okay. Nanti fokus banyak juga pada angka. Ramai ingat saya muda tu. Ya, betul. Memang sangat nampak muda. Kita tak pernah aku tua tu je. Sebab tenaga luar biasa. Security. Baik. Abang bagi semangat. Okey. Okey. Nanti kita tengok. Biasa ribu-ribu lah orang tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita yang tanpa kita rancang, yang tanpa kita plan pun malam ni akan diadakan live. Tiba-tiba ada live secara mengejut kerana kesudian Angka Kuan ataupun lebih dikenali sebagai Angka Kentang. Boleh panggil Angka Kentang? Boleh. Lebih glamour di Malaysia ini sebagai Angka Kentang. Angka Kentang, dan kebetulan dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Kelawang tadi dan dihubungi oleh Kak Farah, dan dia bersetuju singgah di Medan Ilmu Seremban, di mana tempat operasinya segala aktiviti di sini di bawah naungan Ustazah Asma Harun. Dan alhamdulillah malam ini kita berkesempatan untuk berkongsi sedikit mengenai penglibatan Angka Kuang dalam sebagai aktivis dan juga sebagai orang yang terkenal dengan banyak membantu masyarakat yang dalam kesusahan, lebih-lebih lagi dalam cabaran Covid pada hari ini. Dan sedikit mengenai Angka Kuang, dia merupakan ayah kepada 3 orang anak dan daripada 10 orang adik-beradik, merupakan presiden kepolisan CP, betul. Betul. Dan kalau diikutkan rupa yang handsome ini, kita ingatkan baru berumur 40. Terkejut kami bila mana dimaklumkan sudah berumur hampir 60. Bertambah, nampak kuat dan bergaya lagi Angka Kuang sebenarnya dalam umur yang begitu. Tapi masih kuat dan bertenaga kerana mungkin keikhlasan dalam membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Dan dia baru selesai menjalankan tugas untuk membantu seorang di Kuala Kelawang, yang mana kita tahu perjalanan ke sana memakan lebih kurang sejam lebih, okay, daripada Seremban. Jadi sebagai permulaan mungkin saya serahkan mikrofon ini kepada Ustazah sebagai memulakan bicara kita. Silakan. Okey. Sebelum itu kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, lagi dimuliakan Uncle Kuang Ching Heng. Kuan Chi Heng. Dan dikenali juga dengan Uncle Kentang. Lepas ni memang saya nak tanya banyak sangat soalan dengan Uncle, bersedialah. Antaranya adalah macam mana boleh nama Uncle Kentang tu kan. Tapi tadi kan petang tadi suami saya dia bergurau, dia kata tukar kepada Uncle French Fries. Kan kentang juga, cuma kentang goreng lah. Okey, jadi nanti kita akan temu ramah Uncle beberapa soalan. Seterusnya yang saya hormati dan muliakan suami Encik Tengku Fazli, kemudian sahabat di sebelah iaitu Ukhti Farah Leong. Jadi ceritanya kami sendiri sebenarnya dah lama berhajat untuk jemput Uncle Kuan, Uncle Kentang untuk hadir
ke Dewan Sadatina Asma ni di medan ilmu kita. Berapa bulan dah kita sebut nama Uncle Kentang memang naik, kita nak jemput. Tetapi kerana ada beberapa kekangan, kemudian COVID dan sebagainya, kita hold dulu. Dan rezeki, subhanallah. Ukhti Farah semalam kemo. Kita tahu Ukhti Farah kita adalah cancer fighter. Bukan survivor lagi lah, masih lagi fighter. Stage 4. Semalam kemo. Lepas kemo semalam, tengok-tengok petang ada dekat office. Dia punya semangat pun luar biasa Uncle. Kalau orang kemo mungkin collapse ke apa, dia masuk kerja juga. Saya kenal Kak Farah kenapa masuk, macam tu lah. Lepas tu hari ni dia perlu rehat. Jadi sambil tu dia sempat tengok telefon. Biasa tak sempat sebab kerja banyak kan. Bila scroll-scroll tengok Uncle ada turun ke Negeri Sembilan, Kuala Kelawang, Jelebu. Kuala Kelawang, Jelebu daripada Seremban ni lebih kurang dalam hampir 1 jam lah perjalanan. Lepas tu dia corner-corner kan Uncle kan. Yes. Jadi sebab Uncle dapat satu kes di sana, ada orang yang duduk di dapur, satu keluarga, kemudian yang Uncle risau dan Uncle pas kes ni kepada kami dan kami akan sambut. Risaukan lembu-lembu mereka yang diet. Sebab bukan manusia saja yang, kita ni ada kemanusiaan, maksud kepada seluruh makhluk. Bila Uncle tengok mereka ni miskin, kemudian ada pelihara lembu, tapi lembu memang Uncle tunjuk gambar memang kurus kering kan, lembu memang nampak tulang rusuk tu. Jadi insya-Allah kita akan sambut kes ni sebab kita berada di Negeri Sembilan, kita akan sambunglah perjuangan tu. Jadi subhanallah, alhamdulillah Allah temukan pada hari Jumaat yang barakah dan Uncle sangat mudah dihubungi. Memang sebenarnya saya nak cerita, Uncle telefon mana? Uncle pegang 4 telefon. Memang saya tengok dia pegang 4. Lepas tu rupanya dia monitor 4 phone dan Uncle sendiri jawab, balas mesej. Orang call tadi masa kami makan sama-sama, saya tak tahu berapa kali orang call, dia akan angkat. Saya tanya, Uncle sangat sibuk, kenapa tak pas pada orang saja untuk tolong angkat ke, tolong balas mesej ke? Dia kata, tak boleh, dia mengadu pada saya, ini personal, saya kena jawab. Kadang orang nak bunuh diri, kadang ni. Saya kata, subhanallah. Okey, jadi insya-Allah kita sebenarnya tetamu utama kita malam ini, sebelum nanti Kak Farah, sebenarnya saya ajak Kak Farah sama untuk speaking lah. Speaking Cantonese nanti. Sebab mungkin ada yang ikut serta kan di kalangan Chinese. Okey Uncle, saya nak Uncle cerita sedikit, berkongsi sebab ramai juga yang tak tahu sebenarnya. Saya kan tadi saya tanya pembantu Uncle kan, saya bisik-bisik, Uncle ni dah kahwin belum? Sebab saya nampak muda sangat. Kan, ingat bujang lagi. Sebab saya kadang cari juga maklumat Uncle, tengok kita follow, tapi Uncle jarang dedahkan keluarga. Rupanya okey Uncle ya memanglah dah kahwin. Kemudian yang paling mengejut, macam bila encik suami sebut tadi, kami terkejut sebab saya baru tanya juga, Uncle umur berapa? Saya kata boleh ke panggil Uncle, takut muda sangat kan marah panggil Uncle kan. Jadi rupanya umur hampir 60. Sebab ayah saya pun tak sampai umur 60. Jadi boleh panggil atuk sebenarnya. Tak adalah, tapi Uncle rupanya hampir 60, tapi tenaga luar biasa dan Allah bagi sehat, kuat dan juga muda. Maksudnya sebab ia dari jiwa muda kadang mungkin mengalahkan tenaga orang muda. Uncle dikurniakan kelebihan tu daripada hati yang ikhlas kan. Jadi Uncle cerita sikit latar belakang keluarga dan bagaimana Uncle boleh berminat kerja charity masa muda, kemudian kerja apa, kahwin umur berapa, ceritalah apa saja sikit sebanyak. Silakan Uncle. Terima kasih kepada para saudara-saudara dan saudari yang mengikuti live ini. Saya terkejutlah tadi sebenarnya Puan Farah call saya dan dia kata mai lah sini kan. Saya kata okeylah kita dan memang kita pergi Kuala Kelawang tadi kan, terjumpalah keluarga yang susah tu. Saya tak banyak cerita keluarga saya kerana saya juga terlibat dalam pencegahan jenayah. Dan banyak saya tolong orang dan mungkin daripada sana mungkin ada conflict of interest. Saya rasa bila saya selesaikan masalah-masalah seperti masalah yang melibatkan keganasan ataupun orang kata
domestic quarrel, domestic dispute. Jadi saya tak dedahkan banyak tentang keluarga saya. Banyak Tapi kes berisiko. berisiko because banyak dispute yang tadi pun terima. Saya kata masa you ambil sewa, you tak hantar, tak sedekah kat saya. Tapi bila you tak bayar sedekah, you call saya pula. Okey. Dia tak bayar sewa, you call saya. Saya nak kena pergi, nak cerita. Kawan tu pun dipercayai penagih dada semua kan. Ya. Jadi risiko dia tinggi. Okey. Balas dendam tu mungkin ada semua. So saya tak Dedahkan family. banyak tentang keluarga saya, dan juga saya tak pernah pamerkan, jarang pamerkan muka anak-anak Isteri, saya semua lah. anak-anak. Anak-anak umur berapa, Uncle? Anak saya sulung 26, 26. bongsu 14. Okey, yang tengah? Yang tengah 19. 19. Ya. Okey, perempuan lelaki? 2 lelaki 1 perempuan. Dua lelaki, Yang 1 tua tu lelaki. Bongsu perempuan. Uncle kahwin umur berapa? 34. Lambat ni jumpa Lambat jodoh. Lah, lambat. Bukan lambat jumpa jodoh, nakal. Oh, nakal. Masa muda nakal. Nakal. Tak nak Okey. kahwin. Oh, tak nak kahwin. Tapi ramai orang nak, Uncle. Tak handsome. Okey. So orang tak mau, orang pun tak mau saya. Orang takut. Orang takut. Muka saya pun muka macam muka karat kan. Jadi orang pun saya macam muka karat lah. Jadi orang pun, kalau saya tak senyum, orang ingat saya ni action, tapi sebenarnya saya hati tisu. Hati Saya lebih bau saya lebih koyak daripada orang tu. Dalam hati ada taman. Memang Because kita tahu. for me, yalah, kita ni hidup sekali je. Ya. Dan ustazah kita, bagi saya, laluan sementara ni, Ya. kita penuhkan dengan daun, dengan apa ni, bunga-bunga depan ni. Masya Allah. So sebenarnya kita sedang menghiasi kubur kita. Masya Allah. Itu Ni, saya. tunjuk bunga-bunga ni. Uncle bagi gambaran dalam perjalanan sementara kita hiasi hidup kita dengan perkara yang indah. Ya, kita harap bila kita sampai ke kubur kita indah, kubur kita wangi, dan kubur kita terang. Okey. Kita aman di sana. Ya. Because mati tu pasti. Ya. Anytime. Anytime. Ya, saya baru cerita dengan satu ustaz semalam. Ya. Mati tu tidak ada sebab. Because postmortem hanya menunjukkan bahawa dia ni mati tiba-tiba. Kita panggil SDR, sudden death report. Ya. Umur muda sangat, 23 tahun, tapi meninggal dunia tanpa sebab. So kita ni adalah disandarkan kita main nafas. So ada satu ketika nafas kita akan diambil balik. Jadi kita akan menjadi arwah. Jadi bagi saya ajak orang ramai supaya mencari keindahan akhirat. Okey. Dan kita pasti jumpa keindahan dunia. Kalau kita kejar dunia, yalah, kita wildfire yang kita ada tu pun tak boleh bawa ke kubur. Betul. Kalau orang Cina boleh ada bakar wildfire dia hantar kan. Tapi bagi mereka yang bukan non-Chinese atau Orang bagi Islam. Muslim, bagi seorang Islam, yalah. So saya tak tahulah, saya macam terpanggil lah, kerana mati itu pasti. Jadi bagi saya let's do it lah, because we know where we are heading. Kalau kita tak buat memang rugilah. Kalau kita hanya kejar dunia, kita nak bahawa kita ni hebat di dunia, kita tercicir akhirat. Allahu Akbar. Kalau kita hebat kejar itu kejar ini dunia, kita akan tercicir akhirat. Sedangkan akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Yes, because setiap kita ni, kita sementara je. That's why saya terbitkan buku tu, Sementara Aku di Sini. So kita tinggalkan apa yang kita nak tinggalkan di dunia ni. Apa yang kita nak tinggalkan di dunia ni, itu paling penting. Apakah kita nak tinggalkan untuk anak-anak kita, negara kita, masyarakat kita, penilaian yang kita boleh bagi, satu peringatan yang boleh kita bagi pada anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Betul. Itu lebih penting, because Okey. Uncle, masa Uncle muda, Uncle pengalaman sikit. Uncle pernah jadi polis? saya pernah jadi pengubah bunga. Oh, pengubah bunga? Saya memang pandai. Saya memang pandai. Jangan challenge. Saya memang pandai. Bukan pandai lah. Saya boleh gubah bunga.
Dan ramai yang tahu, I think ramai follower saya tahu, saya pernah berniaga bunga di Bukit Bintang selama 18 tahun. Memang belajar untuk gubah bunga? Tidak, saya tidak. Masa tu saya tidak ada kerja, saya rasa saya nak gubah bunga. Saya tengok kawan saya jual bunga, dia untung banyak. So saya kata, macam mana you boleh jual bunga, you untung banyak, you boleh mewah, hidup mewah. So saya pun tengok selidik, rupa-rupa ni bunga ni boleh untung duit. Jadi saya, dan bunga ni dia happy, dia bila gubah bunga, you bagi orang beli, orang tu happy, kita pun happy. So bunga pun cantik. So everyday kita enjoy life. Jadi mungkin daripada tu orang tak nampak saya 60 dekat 60 tahun. Kerana saya enjoy life. All the time saya enjoy life kan. Saya buat gubahan. Okey, berapa tahun gubah bunga? Kalau campur-campur betul-betul gubah 15 tahun lah. Lama. Yes, 15 tahun. Okey. Betul-betul gubah bunga. Saya memang expert. Kalau lepas tu pernah jadi judge, itu pernah jadi judge, pernah jadi hakim juri, untuk pertandingan juri untuk bunga. Ini bunga. Kalau bunga macam ni simple lah ni. Ini sap-sap-sui. Apa tu? Sap-sap-sui nama dia. Sap-sap-sui tu cincai, senang saja. Senang. Ini cincai. Ini cocok lah. Okey. Ini cocok. Ini dia. Cuba tunjuk bunga bawah ni. Uncle ini kata tulip. Ini tulip ya. Uncle kata sap-sap-sui cincai je, tapi masa kami tempah ni dibuat pagi sampai petang. Tidak. Just, mungkin ialah kepakaran dia dan dia nak bagi cantik kan. Ya. Masya-Allah. Okey, lepas jadi pengubah bunga Uncle jadi apa pula? So tak ada saya relax, saya niaga dan buat pelibatan dengan polis. Tak ada, tu awal hidup saya. Saya pemain rugby. Saya seorang suka main rugby. Saya pun main rugby sekejap untuk PDRM, untuk polis. Berapa tahun jadi polis? 6 tahun. Sekejap je. Sekejap je. Tapi yang pentingnya ialah gubah bunga. Gubah bunga. Gubah bunga ni memang ramai yang kenal saya. Saya rasa ramai yang kenal saya sebagai seorang penggubah bunga. Memang ada kedai bunga? Memang ada kedai bunga. Memang ada. Sekarang pun tak ada. Saya yang terbitkan apa makna bunga. Saya terbitkan. Dan masa saya niaga bunga, saya yang terbitkan. Sebenarnya ramai yang guna sekarang macam 3 stok tu, 3 batang tu wakil apa, 5 batang tu kan. I love you very much, you are my only one. Okey, ada maksud loving you every minute. Pink, loving you eternally. Merah tu true love. Pink color tender love. 花语叫什么花语？叫做那个 bunga tu ada maksud dia. Setiap bunga ada maksud dia. Yellow roses tu apologetic. Kalau gaduh, ustazah gaduh. Kalau nak minta maaf tu hantar bunga rose warna apa? Rose. Kuning. Ya, abang kuning. Abang tahu kuning kan? Daripada mana kuning tu datang? Istilah tu daripada mana datang? Daripada saya. Saya yang terbitkan makna dia semua di Malaysia ni. Betul, saya mengaku saya terbitkan. Because saya nak jual bunga. Lepas tu ada colour bunga yang tak boleh jual. Buku tu ada lagi sampai sekarang? Tak ada. Orang gunakan. Memang ada orang gunakan dah. Orang gunakan istilah-istilah tu untuk niaga bunga. Okey. Saya nak jual satu bunga tu, Cameron Highlands produce. Tapi dia susah nak jual. So, kalau benda susah nak jual, kita bagi nama yang cantik-cantik. So orang ramai akan terpikat dengan nama tu, dia akan beli bunga warna tu. Masya Allah. Maksudnya Uncle masa tu perintis. Orang belum ada idea. Okey, bunga rose ni untuk minta maaf. Ini nak cakap rindu. Ini sayang. Ini sayang so much. Okey. Kalau pasal bila kita jual 1 dozen, ini kita bincang ni ada hikmah dia. Betul. Macam mana kita nak promosi perniagaan kita. Kalau kita jual 1 dozen, ramai orang tak mampu beli. Betul. So kita kena pecahkan dia jadi 3 stok, 5 stocks. So orang mampu beli. Supaya kita macam mana nak kurangkan. Orang nak beli 1 dozen. Saya kata 1 dozen is for happy birthday only. So kalau you cinta dengan perempuan tu, you kena bagi dia 11 stok. 11 stok tu masa dia you are my only one. Tapi daripada 12 batang tu, saya dah curi sebatang. Okey. Bila saya curi sebatang, kalau saya curi 12 bukit, saya akan dapat 12 batang. Saya akan untung lagi 1 bukit. Okey, Uncle. Kita nak tahu macam mana boleh nama Uncle Kentang? Okey, saya cerita kerana malam ni dengan ustazah kan. Ya.
Saya cerita. Saya ada minat sikit dengan cara Islam buat. Okey. So, bila orang Islam kata Islam mengajar kita. Uncle, sebelum tu kan, hampir dalam 6K tengok sekarang. Okay. 6,000. Subhanallah. Okey, Uncle sambung. Orang Islam buat. Dalam sedekah, kita tak bagi nama kita. Kita tak perlu bagi nama, tak perlu kata kita ni siapa-siapa. Orang ingat saya ni ahli politik. Dia ingat saya ni penceramah Kristian. Atau penceramah, ataupun dia kata saya ni. So saya masa saya bagi, saya selalu tak beritahu nama saya. Because dulu saya gemuk. Saya gemuk lah. So saya pergi bagi lepas tu saya bagi kentang. Because ada sekali saya tengok dia orang makan beras dengan kicap. Saya rasa macam saya sangat Sedih. tak guna. Tak Bukan sedih, tak guna. Rasa saya ni bodoh. Saya bagi beras, saya ingat dia. Lepas tu patah balik, saya kata, dia dah masak. Dia dah makan dengan kicap. Saya pun sedih. Saya kata, Tak ada lauk lah maksudnya. ya, kadang-kadang kita macam saya ni, saya rasa, saya dah pandai, saya bagi beras. Tapi saya tak fikir panjang. Pasal ada keluarga. Dia perlu apa? Ya, dia tak ada makanan. Mungkin dia tak ada makanan lauk. Jadi dia makan dengan kicap. Anak dia ada makan dengan kicap. So saya tanya doktor. Doktor kata, you bagi apa? Kentang. Kentang. So saya selalu bawa kentang. Saya bawa kentang, kata guni. So orang pun panggil saya kentang. Dan lekat itu nama. Sebab apa bagi kentang ganti kepada beras? Because anak kecil-kecil ni yang susah ni, dia suka makan kentang. Kentang boleh buat mie, boleh buat sup, macam-macam. Kan? And then doktor beritahu saya dia punya kandungan karbohidrat tu agak sama. Okey. So kita kalau bagi beras, kita boleh ganti dengan kentang. Okey. Jadi itulah sejarahnya. Yes. Okey, Uncle mula serius dengan kerja-kerja kebajikan start umur berapa lebih kurang? Saya sebenarnya saya orang susah. Kampung, orang kampungan. Penuri Getah, anak Penuri Getah. Uncle orang mana? Batu Pahat. Batu Pahat, Johor. Adik-beradik 10 orang. 10 orang. Kami memang susah. Kami dulu karen tak ada, air tak ada. Masak. Saya ingat lagi mak saya, kami ambilkan getah, kami letak tombok macam ni, lepas tu kami letak ni kan. Kamu kena belah kayu tu. Bila belah kayu tu, kapak tu kena kaki mak saya. Okey. So mak saya punya kaki terbelah. Okay. So itu antara tragedi-tragedi yang saya ingat dan daripada awal pun saya fikir kalau saya ada duit sikit, orang tak ada duit, kita sedekah. Ya, sebab rasa pernah lalui. Pernah lalui. Anak Dan ke berapa, Uncle? saya anak ke-9. So memanglah kalau balik makan rumah tu memang tak ada beras lah. Kadang-kadang tak ada beras. Saya sangat terhutang budi pada mak dan ayah saya lah. Mereka walaupun dalam susah, mereka cuba pastikan kami makan lah. So bagi saya jangan lupa mak dan bapak you lah. Kerana kamu mungkin tak tahu, penonton semua, kamu mungkin tak tahu apa yang mak bapak kamu bertungkus lumus untuk kamu. Ya. Mungkin saya dulu bodoh sikit. Saya bodoh. Saya nak beritahu penonton. Mak saya, dia suka makan leher ayam. Dan bontot ayam. Okay. Bapa saya pun sama. Dia suka makan bontot ayam dengan leher ayam. Allah, ya. Faham. Okey. Sebenarnya apa dia bagi isi pada anak-anak. Ya. Kita bodoh. Kita pergi letak, saya bodoh. Saya pergi letak bontot dengan leher dekat pinggan mak saya. Ingat mak betul-betul suka makan. Fikir-fikir balik, kita renung balik, kita akan menangis. Ya, betul. Because kita tak tahu kita punya mak. So, saya rasa mak saya dia nak makan tapi dia bagi anak. Ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, take care of mother and father. Allah. Jadi macam mak ayah ni, mungkin dia sebut, mak nak leher, mak nak bontot. Mak nak leher, nak bontot. Sebab dia nak bagi bahagian lain tu pada anak-anak. Anak-anak ada 10 orang. Allahu Akbar, subhanallah. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu banyak lagi. Masa banyak kita lagi tidur, masa kita main kan, apa yang mereka lalui tak terhitung. Mak saya keluar menoreh pagi tu. Pukul 2 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Saya fikir pun, kadang-kadang kita fikir pun kita pun fikir balik I want to tell you, kita fikir balik, kita pun fikir kita dah banyak buat salah. Yes. Kita tak tahu apa yang kita buat.
Tapi kita muda lah masa tu kan. Ya. So kita tak tahu. Dan kita selalu kan orang susah kan. Kita minta mak beli baju, beli seluar. Ya. Sekolah baju. Kami dulu tak ada ustazah tak ada lah beli. Orang bagi sulap besar. Ya, ya. Lepas tu Uncle belajar sampai habis sekolah. Form 5. Form 5. Jadi sekarang bila Uncle tengok orang-orang susah mengingatkan diri Uncle masa kecil kan, kehidupan yang susah dan sebagainya. Ya. Okey. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, ini apa ni tadi kami sempat borak, kita makan sama-sama. Uncle ada lebih kurang 21 orang staff. 21 ya Uncle? Ya, ya. Yang buat full time bersama kerja kebajikan. Kemudian ada staff yang part time tu memang ramailah dalam 30 orang. Di bawah Uncle ada 7 ambulan. Ambulan ada 7. Kemudian van jenazah ada? Van jenazah ada 2, tapi bagi pada lain-lain tim adalah. Yang bagi lain-lain tim. Kemudian yang menariknya, bila kita bercakap memang bantuan orang susah, orang sakit apa semua, ambulan ni digunakan memang diberikan khidmat percuma, bukan dekat. Kadang daripada KL turun ke Seremban untuk hantar ke Melaka. Maksudnya ambulan ni dan van jenazah ni hampir untuk satu Malaysia lah, mana-mana yang orang minta pertolongan dan sebagainya. Kemudian tadi Uncle tunjuk beberapa mesej, contohnya ada pihak surau yang minta untuk kelengkapan surau, aircon, contohnya nak baik polis surau apa semua. Hatta perkara-perkara seumpama itu pun maksudnya Uncle pergi settlekan melalui tim dan sebagainya. Dan tim yang datang bersama malam ni, boleh kita pusing tengok tim belakang. Masya Allah. Ada 2 Chinese and 2 Chinese and 2 Melayu. Tu tim Uncle tu sama-sama. Dan bila kita borak-borak dengan tim Uncle dan sebagainya, sebahagian besar memang ada di kalangan orang Melayu. Saya sebenarnya nak tanya Uncle, bagaimana kan kadang-kadang kita nampak Uncle pun dicemuh oleh, biasalah kecam ni biasa. Saya pun orang buat, kita kadang-kadang buat baik pun kena kecam, buat tak baik lagi kena kecam lah oleh orang Islam, oleh orang Melayu. Dari satu sudut saya rasa macam nak mohon maaf on behalf lah kan. Tetapi bagaimana Uncle melalui proses ni, macam-macam cabaran, ujian yang menguatkan Uncle nak buat kerja amal, kerja kebajikan ni sampai macam ni lah, daripada pagi pukul 4 pagi keluar sampai sekarang, bukan dekat, pergi ke Kuala Kelawang dan sebagainya, satu Malaysia kan, satu Malaysia. Apakah yang menguatkan Uncle lepas tu menghadapi cabaran, dan bagaimana Uncle boleh kerja dengan orang Melayu Islam, bagaimana pandangan Uncle pada orang Melayu Islam dan sebagainya? Okey, sila. Saya berpendapat orang Muslim ni, dia orang yang baik. Orang baik. Bagi saya, because Islam is very, saya semalam baru saya cakap, Islam is dia bagi justice, keadilan pada semua. Walaupun you musuh dia, dia tetap akan bagi keadilan pada kamu. Allahu Akbar. Betul. Ini adalah yang betul-betul ikut. Jadi kita tak perlu gentar dengan ataupun non-Muslim tu. Bagi saya kerjasama tu memang perlu. Jangan ditanya, oi, mengapa saya tolong orang Islam, orang Melayu? Tidak, sebenarnya majoriti penduduk di Malaysia ni orang Melayu. Jadi semestinya orang Melayu banyak lebih susah. Betul. Because percentage tinggi. Majoriti. Jadi jumpa pun China baru about 20%, India about 15% kan. So tak ramai. Jadi bagi saya bukan sebenarnya tidak. Saya menafikan bahawa saya hanya tolong satu bangsa. Tetapi saya tolong orang mana yang Tuhan takdirkan saya jumpa. Ya, betul. Tadi saya jumpa lembu. Lembu pun saya rasa saya mau tolong. Pasal lembu dia kurus. Kesian. Saya kesian dengan lembu tu. Saya kata, alamak, lembu ni dia tambat, berapa ekor? 4 ekor, 5 ekor. 4 ekor. 4 ekor ditambat, Ustaz. That's why I say, Ustaz, pergi tolong lembu tu. Besok kita kita dalam agama pun, kita bukan tolong saja manusia. Kita tolong haiwan, kita tolong tumbuhan, kita tidak, benda yang kita tak mau, kita tak akan ambil petik dan kita buang. Kalau kita tengok pokok kering pun kita bagi air. Yes. Jadi kadang-kadang benda macam ni, saya rasa
Orang kata, awak tolong ini ramai orang-orang Melayu. Sebenarnya tidak. Saya akan tolong sesiapa yang Tuhan takdirkan saya jumpa. Saya ada jumpa 2 hari lepas, saya jumpa orang buta dalam hujan. Saya tanya diri saya balik, Cik Farah, saya tanya diri saya balik, mengapa saya berada di sini pada masa ketika ada seorang yang memerlukan pertolongan? Tuhan yang temukan. Yes, sebenarnya saya pergi tempat lain. Saya memang nak pergi tempat lain. Saya naik motor tu, saya nak pergi tempat lain. Saya nak pergi satu tempat. Tapi tiba-tiba saya rasa, hujan kan. Saya kata saya teduh dekat restoran tu. So dalam restoran tu tiba-tiba ada orang, saya tak nampak dia buta. Jadi tiba-tiba dia bangun, dia kelabar sikit. So dia kata saya nak pergi ni, saya boleh tolong. Siapa dia panggil lah, siapa boleh tolong saya kan. Saya duduk sebelah meja dia. So sebenarnya kalau kita pergi kat luar, jalan luar, dan kita jerit, saya nak tolong orang, saya nak tolong orang, saya nak tolong orang. Tak ada. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Jadi semasa kita jumpa orang susah tu, Tuhan bukan menguji orang susah. Tuhan sedang menguji kita sendiri. Apakah keyakinan kita kepada ajaran-ajaran Tuhan dan juga suruhan-suruhan Tuhan. Itulah yang paling penting. Dan kita harus mempermudahkan orang lain. Macam tadi Cik Farah telefon saya beritahu anak buah, ada orang telefon minta nak jumpa sikit kan. Kita pun tak ingat live ni, sebenarnya live ni tak diaturkan pun. Betul. Tak rancang. So kita permudahkan orang. Hajat. Permudahkan hajat. Kita permudahkan mana. Kalau diizinkan Tuhan datang, kita dah sampai. Kalau tak izin Tuhan, tadi dah tayar pancit ke kereta rosak. Kita tak sampai. Apa yang jadi pada kita pada setiap masa adalah telah ditakdirkan dan ditentukan. Ya, betul Uncle. Allah Akbar. Uncle cerita semalam, saya pun cerita semalam. Semalam saya kemo. Jadi saya ada share kat Facebook. Masa saya turun tu, saya tengah hantar sip saya ambil ubat. Jadi nurse tu suruh saya duduk tunggu dulu. Sampai dia duduk dekat kerusi tu, saya nampak ada satu uncle, dia keluar daripada lift tu, dia pakai kerusi roda. Kaki dia duduk tak ada, sampai lutut je. Dia dah kena potong, mungkin dia dialisis. Tapi dia dengan susahnya, dia tolak kerusi roda tu sampai kat depan kaunter, dia keluarkan slip tu sendiri, dia letak kat kaunter, lepas tu dia undur balik sampai kat jarak yang memang patut tu, dia tunggu. Saya terus teringat kan, saya kata saya sakit, saya kata saya penat. Tapi orang ni betul-betul sakit. Tapi dia tak pernah tunjukkan dia sakit. Betul cerita uncle cakap. Tuhan hantar dia bukan nak tunjukkan dia, tapi Tuhan nak ingatkan kita. Saya cukup sifat, saya boleh kerja lagi. Kenapa saya nak kata saya sakit ni, saya cancer fighter ni, saya kena rehat kat rumah, saya tak boleh buat kerja semua-semua. Tapi selagi kita boleh, kita kena usaha. Betul uncle? Yes. Sebab tu saya rasa pagi ni bila saya telefon uncle, saya terus dapat lepas tu, uncle ni jadi ke tak jadi ni? Uncle ni kan, dia tak cakap banyak. Saya tak habis cakap lagi, crap, dia dah letak telefon. Saya kata, uncle ni apa cerita ni? Saya tak cerita. Lepas tu Ustazah tanya saya, jadi ke? Saya pun telefon uncle. Sudahlah tak jawab. Lepas tu terus tiba-tiba on the way. Saya pun kelang kabut uncle. Rupanya uncle ni, dia jenis sangat straightforward. Dia tak ada cakap banyak. Lepas tu habis cerita, saya baru tanya, pukul berapa orang datang? Dia tak habis dengar saya cakap, dia terletak telefon. Saya kata sudahnya nak booking berapa orang makan ni. Tapi itulah takdir kan uncle kan. Saya sepatutnya selalunya kalau saya kemo, saya hari kedua saya akan tidur je uncle, saya tak larat. Tapi hari ni kuasa Tuhan, saya boleh duduk kat sini dengan uncle. Mesti ada sebab dia, Masya Allah. Okey, sebelum saya bagi kepada Encik Tengku, saya pun ada cerita. Sebab cerita saya, sebab bila uncle cakap Allah Tuhan ni memang tetapkan, takdirkan sesuatu itu bersebab, kan, mesti ada why. Pagi tadi saya ada appointment hospital yang di luar Negeri Sembilanah. Lepas tu diujilah di hospital beberapa ujian. Dan saya melalui satu prosedur yang sangat menyakitkan, dan sakit tu masih lagi ada beri kesan di tempat prosedur yang saya buat tu, sebab saya ada masalah kesihatan juga. Tapi tak tahu macam mana, tapi saya punya giliran sangat lambat sampai nurse kata ustazah yang last sekali.
Jadi ramai-ramai orang tu saya last kali saya kata, ya Allah, dalam keadaan saya nak cepat, saya ada urusan apa semua, tapi kena sabar. Saya kata mesti ada sebab kenapa Allah lambatkan saya. Okey. Kemudian bila saya dah nak balik, tiba-tiba ada lagi beberapa perkara yang saya kena settle, naik turun seorang sebab suami tak dibenarkan masuk. Saya kata kenapa Allah lambatkan lagi ni? Okey, setelah selesai daripada pagi, selesainya dah lepas Zohor. Maksudnya 5 jam kan di situ. Lepas Zohor, on the way nak balik, dah keluar pada hospital, saya kata kena berhenti tempat yang paling dekat untuk solat. Masa tu 2 lebih. Kemudian nampak stesen Petronas, berhenti solat. Bila saya masuk dalam ruang solat tu, ruang solat di Petronas tu, saya nak ambil wuduk, saya tengok ada seorang perempuan. Dalam kain telekung lagi, dia duduk, ni cerita pagi tadi ni, tengah hari tadi. Dia duduk baca surah Ar-Rahman. Dalam Al-Quran ada satu nama surah Ar-Rahman. Yes. Uncle tahu ya. Saya pun dengar je dia baca. Dia pun macam khusyuk baca dengan suara yang sedap. Lepas tu saya ambil wuduk selesai. Dia selesai baca surah Ar-Rahman. Dia baca pula terjemahan. Dia baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Dan dia baca terjemahan tu dengan macam dia asyik. Dia baca dan suara tu dengar tak dengar tapi saya tahu dia baca terjemahan. Kemudian saya lepas selesai solat, saya pun bagi salam pada dia. Kemudian dia tengok muka saya. Dia tak berkelip. Lepas tu dia tanya, Ustazah Asma ke? Macam tu lah. Okay, Ustazah Asma ke? Saya kata, ya saya. Kemudian dia terus menangis. Dia macam tak mampu nak cakap. Lepas tu dia minta izin nak peluk. Saya kata, boleh dek. Lepas tu kata, kamu buat apa kat sini? Dia pun cerita, Ustazah, saya sudah 3 hari bawa Grab, tak ada customer langsung 3 hari. Semalam saya tak makan Ustazah, semalam memang saya tak mampu nak beli untuk makan. Hari ini ada sikit duit, beli kuih yang saya akan catur, makan pagi, kuih saja. Makan tengah hari, makan petang. Sebenarnya dia kata baru kehilangan kerja, kan kesam PKP apa semua, kerja kilang. Kemudian antara sebab dia berhentikan kerja, ayah dia sakit tenat dan dia banyak cuti jaga ayah. Dan dia baru saja kehilangan ayah. Dan mak meninggal sebelum tu. Saya tanya, kamu anak keberapa? Saya anak bongsu. Kamu kat sini duduk di mana? Saya tumpang rumah kawan. Saya daripada Johor. Johor pun saya bawa Grab memang tak ada. Saya cuba cari kerja semua tak ada. Lepas tu dia kata Alhamdulillah walaupun 3 hari saya tak ada customer, saya syukur sebab Allah temukan hari ini dengan Ustazah. Sebab antara doanya adalah nak jumpa Ustazah Asma. Masa tu saya pun memang menangis. Lepas tu saya tanya dia, kamu memang hari-hari baca surah Ar-Rahman? Dia kata, ya, saya baca hari-hari. Dan kamu setiap hari baca dengan terjemahan? Ya, umur dia 28, orang muda lagi. Kenapa kamu baca terjemahan sekali? Dia kata, Ustazah, saya suka baca terjemahan surah Ar-Rahman sebab Allah cerita tentang syurga. Dan itulah kekuatan saya menghadapi ujian Allah. Bila saya baca tentang syurga, saya bayangkan apa yang saya susah sekarang. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Saya sekarang macam keseorangan, saya anak bongsu. Yang lain semua adik-beradik dah ada maksudnya kehidupan sendiri. Saya mencari rezeki begini. Tetapi Ustazah, saya syukur, saya bahagia sebab hari-hari saya boleh baca Quran. Saya boleh baca Quran dan saya boleh solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu saya masa tu rasa manisnya ujian pagi tadi. Kenapa Allah letak saya orang paling last? Kemudian kenapa lepas saya buat CT scan saya kena ulang balik? Kenapa lambat? Tiba-tiba kena naik atas appointment tapi tempat tu tutup, kena tunggu setengah jam. Lepas tu turun tunggu CD pula lambat. Ada je yang Allah delay kan. Rupanya Allah nak jumpakan saya pada waktu yang tepat dengan wanita itu tadi. Kemudian kita bagilah sikit sumbangan, kita tahu dia susah. Dia memang tak ada duit dah untuk makan apa semua. Dia kata, subhanallah Ustazah, rupanya inilah kemanisannya. Allah bagi rizki sekali dan rizki dapat jumpa dengan Ustazah. Kemudian saya bagi tahu dia, sebenarnya saya yang ada rizki jumpa dengan kamu. Sebab kamu yang memberi inspirasi kepada saya. Dan kami terus berhubung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya sangat setuju bila Uncle Kentang sebut sesuatu yang berlaku aturan adalah telah ditakdirkan Allah. Siapa yang ada mata suka buat kebaikan, nak bantu orang, betul kan Uncle? Kita ni kan kalau ada niat nak bantu orang, asyik jumpa je orang nak dibantu. Tapi kalau seseorang yang dia tidak ada sense, suka bantu orang, walaupun ada orang susah pun depan mata dia, dia tak nampak.
Walaupun ada orang yang perlukan bantuan sampai pada dia pun dia tolak. Tapi kita kalau dah ada niat suka membantu orang, mata kita ni tengah bawa kereta nampak, orang tu macam susah, berhenti. Tengah makan pun nampak, orang tu macam lapar tu, macam dia berkira nak bayar macam susah, rasa nak bayar. Walaupun ada orang datang untuk tisu ke apa. Pernah uncle satu kali tu macam ni. Minta maaf, ada cerita pula lagi sekali. Masa tu dengan suami, kita berada di kedai makan. Saya tengok ada seorang budak perempuan, lebih kurang umur 5 tahun macam tu, dia bawa bakut. Dalam tu dia jual dodol. Di Negeri Sembilan ni lah, dia bawa dodol. Dia pergi kepada semua meja untuk jual dodol, tak ada pun meja yang nak beli dodol tu. Lepas tu saya panggil, "Dek, sebab budak kecil jual dodol pada waktu malam." Saya panggil, "Dek, kenapa? Dek, kamu datang dengan siapa?" Datang dengan mak, dengan abang, dengan abang, dengan mak. Kat mana kereta? Lepas tu dia kata, ada jauh sana. Lepas tu saya minta izin suami, tinggalkan suami anak-anak, saya nak ikut budak ni. Sebab budak kecil jual dodol tengah malam. Lepas tu saya ikut, dia parking, mak dia parking jauh. Lepas tu saya follow tepi jalan tu sampailah ke kereta dia, potong sagak yang semua cermin semua dah tak boleh angkat, tak ada aircon, dalam tu macam-macam barang penuh. Saya tanya, "Akak," lepas tu saya dapat cakap dengan mak dia, Akak daripada mana?" Rupanya daripada Pahang. Pahang nak datang sini lalu melalui Kuala Pilah apa semua jauh. Saya kata, "Akak datang apa?" "Jual dodol." Jual dodol. Rupanya ibu tunggal, ditinggalkan suami, ada anak 4 orang dan anak ada seorang yang sakit kritikal, duduk dalam tu. Subhanallah. Dah makan belum? Belum. Hari ni tak ada orang beli dodol. Kenapa akak suruh anak kecil? Sebab biasa anak kecil orang kesian, dia kata. Akak tahu tak ada seorang pun beli tadi. Lepas tu saya ambil semua dodol dia, kemudian kita bagi bantuan dan saya berhubung. Selepas itu kita bantulah untuk sekolah apa semua. Sebab itu memang betul uncle. Sebenarnya Allah buka peluang untuk buat baik depan mata. Tinggal lagi kita ni nak lepaskan je ke budak tu ataupun nak siasat. Budak ni datang dengan siapa? Subhanallah, Allahu Akbar. Begitulah, ada banyak kisah kan, uncle lagi banyak kisah. Jadi mudah-mudahan bukannya seorang dua, bukan kita nak ramai lagi uncle kentang, ramai lagi orang-orang Islam, tak kira lah agama pun, mempunyai sifat ihsan, belas kasihan, suka membantu orang. Okey, Encik suami mungkin ada soalan nak tanya pada uncle. Masya Saya Allah. tahu uncle penat, kita pun nak stop dah. Seronok cerita semua. Saya tak ada cerita, saya suka dengan cerita saja. Jadi untuk Uncle seterusnya, mungkin Uncle boleh berkongsi apakah faktor kekuatan, sumber kekuatan Uncle terus kuat setiap hari berjuang, mencari, membantu orang susah. Mungkin ada sokongan yang kuat daripada tim ni, abang-abang di belakang ni, yang kuat menyokong, menguatkan Uncle, ataupun ada satu rahsia lain yang menguatkan Uncle untuk terus istiqamah dalam berjuang membantu ramai orang ni. Silakan Uncle. Kekuatannya ialah setiap pagi lah. Setiap pagi Kita bangun tu, kita bersyukur kita belum dimandikan lagi. Kita masih hidup, boleh mandi sendiri. Masya Allah. So bila kita boleh mandi sendiri, kita harus sedar bahawa kita adalah dipinjamkan nafas dan diberikan keistimewaan sehari lagi untuk mengindahkan menanam pokok bunga di kubur. Masya Allah. Hebat No, Uncle. this is real thing because setiap hari itu diberi untuk kita menimba lebih, menanam lebih rumpun-rumpun, mencantikkan kita mengkubur. Because there are people who sleep and dia tak bangun. Dia tak bangun lagi, dia dah tukar status arwah. Kan? So kita, bagi saya, setiap hari itu adalah satu kurniaan, nikmat dan juga satu panggilan untuk kamu. Adakah kamu mencuba untuk memperindahkan kubur kamu? Ataupun kamu nak lepaskan hari itu begitu saja? Kalau orang nak kutuk kita, memanglah saya semalam saya ada buat post undur diri. Saya bukan nak undur diri sebenarnya. Saya nak undur diri bagi nasihat. Kalau kita bagi nasihat, orang kata kutuk kita. Alah, aku tak payah bagi nasihat lah, aku buat kerja aku saja. Because saya nak terangkan mujarab sedekah. Mujarab sedekah. So orang salah faham. Orang kata saya nak mengaibkan orang tu. Tidak, sebenarnya tidak. Saya nak mengajak bahawa mujarab sedekah tu dia macam magic. Kamu sedekah 1, dia bagi balik 10, dia bagi balik 700. Tak daripada segi duit, dia bagi balik daripada segi kemudahan orang kamu bertemu orang. Kekuatan datang daripada lain-lain tempat.
Tuhan akan hantar bala tentera dia untuk kuatkan kamu supaya kamu boleh hidup dengan aman, tenang dan keadaan gembira. Ya. Kita tidak takut pada mati. Orang yang takut mati ada orang yang tidak bersedia untuk mati. Okey, Uncle. Orang Belajar daripada mana semua ni? Ya. Falsafah. Ada ustaz ya, kawan-kawan yang kerja ustaz ke apa? tak ada. Adalah ada 2-3 orang yang selalu kami bincang. Ayat-ayat suci, ayat Al-Quran. Daripada situ kita lihat bahawa kita tidak perlu letih. Kita hanya boleh letih bila nafas kita ditarik. Okey. Itu saja. Because kita macam tadi Cik Farah cerita dan Ustazah cerita. Orang tu mengapa kita tak mau mendengar, kita boleh baca. Cuba kita bayangkan mengapa kita tak buta. Ya. Kita boleh mendengar, mengapa kita tidak pekak? Kita boleh bercakap, mengapa kita tidak bisu? Mengapa kita boleh berjalan? Mengapa kita tanya soalan, banyak soalan. Why? Mengapa kita masih boleh mandi dengan sendiri? Wahal orang lain dah tak boleh mandi sendiri. Stroke Kena dimandikan. Jadi, mengapa orang dah arwah, kita belum arwah? So kita tak tanya soalan-soalan tu. Apabila tanya soalan tu, kita rasa, another day given to me. So, another day tu given to me. Jom kita pulun. Kita letak yang terbaik dalam hari kita. Tapi bila kita letak terbaik, yang herannya dia akan lebih baik balik kepada kita. Ya. Kita enjoy kan. Jadi macam tadi tengok kemudahan kita bertemu. Ya. Saya betul-betul tadi kalau kita macam saya kata tadi, saya kata lambat kan. Tadi kita cari orang tu, cari suami dia. Kita masuk lorong-lorong cari suami dia. Pasal isteri dia pun tak tahu mana suami dia. So kita cari pergi ke kandang lembu dia. Okey. So lambat kan tadi saya beritahu saya tak jawab pasal bukan saya tak mau jawab. Kerana saya tidak tahu ketentuan masa saya boleh datang. Ya. So saya kena habiskan tugas sana dulu. Baru saya kata on the way. Saya OTW kan. Saya OTW on the way. Ya. Because saya tak boleh bagi satu pengharapan. Kalau saya kata dengan Ustazah, saya kata saya akan datang. Tapi tiba-tiba saya tak boleh datang. Biar saya dah pasti saya boleh datang, saya taruh on the way. Ya, janji mesti ditepati. Ya, because I tak mau. Satu lagi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, jangan perlambatkan sedekah. Kamu mampu sedekah, kamu suruh tunggu orang, pejabat-pejabat awam pun, pejabat-pejabat awam. Kamu di kat office, siapa yang letak kamu di pejabat kerajaan? Ya. Bukan bos kamu. Tuhan yang letak kat sana. Tuhan yang letak kamu di sana. Ya. Kerana kamu ditugaskan di situ. No, because kadang-kadang orang lupa orang ingat bos dia yang letak. Kalau bos yang letak pun, Tuhan kata hang mati sana, kerusi yang akan kosong. Betul. Jawatan kamu akan tak ada jawatan. It is true. Kita kena fikir. Kita kena percepatkan kita punya sedekah. And Tuhan tahu bahawa kita perlambatkan. Tiada ada manusia yang tahu kamu perlambatkan sedekah kamu, melainkan Tuhan. Ya. Kamu tidak boleh tipu. Kamu kedekut pun Tuhan tahu. Yes. Kamu sayang, kamu bakhil pun Tuhan tahu. Yes. Jadi macam saya pun semalam saya ditanya satu soalan lagi. Dia kata ada orang jumpa saya tepi jalan. Dia kata saya ni tak mampu sedekah. Saya tak bukan macam anda gentang kan. Ramai yang ikut, yang boleh bagi sumbangan. Saya kata, Dik, kita ni orang kaya ni kita jangan suruh sedekah. Orang kaya jangan suruh sedekah. Pasal apa? Orang kaya dia dah kaya dah. Jangan bagi dia kaya lagi. Because formula yang penting dalam sedekah ni ialah makin sedekah makin kaya. Jadi orang kaya sedekah dia makin kaya. Jangan. Kita orang miskin ni, orang miskin ni kena sedekah. Sedekah senang je. Sedekah senyuman, sedekah doa. Pertolongan. Kamu bisik betapa sunyinya, betapa kecilnya doa kamu. Tuhan Maha dengar. Ya. Kamu tidak perlu berdoa dengan kuat. Saya berdoa untuk kamu. Tak payah. Kamu berdoa dalam hati. Tuhan dah boleh dengar. Ya, bisikan hati. Yes. And doa ni tak putus. You sedekah ni takkan putus. Nombor satu, sedekah doa daripada hati kamu takkan putus. Takkan kering. Sedekah senyuman. Tuhan dah bagi kita berjuta-juta. Dalam kita punya stok ni
banyak berjuta-juta senyuman, tapi kadang-kadang kita ni susah nak senyum. So, sedekah senyuman, sedekah kata-kata yang baik, sedekah tak perlu duit. Saya beritahu adik-adik para penonton semua, tidak perlu duit. Kamu sedekah kata-kata baik. Cubalah buat 1 bulan. InsyaAllah hidup kamu akan lebih cantik, lebih gemilang, lebih cemerlang. Saya boleh janji tu. Bukan saya dah beritahu kawan-kawan saya kata, bila kamu pergi kerja, kamu bawalah 2-3 bungkus nasi lemak. Sedekah pada kawan, nasi lemak RM1, 3 bungkus baru RM3. Betul. RM3 kamu sedekah. Cuba kamu buat sebulan. Dan apa je akan jadi pada kamu. Betul. Memang orang akan, bila kamu suruh orang tolong kamu, orang akan tolong dengan cepat. Jadi saya sebenarnya suka bercerita kemujarapan sedekah. Masya Allah, Uncle. Sebelum last, sebenarnya memang seronok. Orang tengok pun dalam 7K, Uncle, malam ni. Jarang dah kami sebenarnya boleh cecah tinggi macam ni. Saya nak share juga hadis Nabi SAW, hadis Nabi Muhammad SAW. Saya rasa Uncle pun kenal. Biasa dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Mungkin Uncle pun memang admire juga dengan Nabi Muhammad kan. Prophet Muhammad SAW. Antaranya Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah biji kurma. Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah biji kurma. Maksudnya di sini, kalau kamu tidak mampu, tak ada duit, dan dekat rumah ada sebiji kurma je, sebelah biji kurma pun kamu bagi, kalau orang tengok sebelah biji kurma macam tak ada nilai, tapi pada pandangan Allah nilai dia besar. Pada pandangan Tuhan nilai itu besar. Dan Nabi sebut juga kalimatun tayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan senyum berwajah manis juga adalah sedekah. Jadi apa yang Uncle Kentan sebut tadi, senyum sedekah, cakap yang baik sedekah, tolong orang sedekah, itu memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tinggal lagi apa? Mungkin sama ni kita dah senyum, tetapi sejauh mana senyum itu ikhlas sungguh daripada hati. Poin dia ikhlas tu kan. Mungkin kita memang dah cakap elok-elok, cakap baik-baik, suka nasihat orang, tapi sejauh mana ikhlas hati kita dalam memberi nasihat. Kadang-kadang ada orang beri nasihat dengan rasa ego, dengan rasa diri dia bagus, dengan dia nak menghina orang, dengan dia riak dan sebagainya. Jadi subhanallah, macam Uncle Ketan kata, cuba buat 1 bulan. Nasi lemak kalau tak mampu 3 bungkus, sehari 1 bungkus je kan. Satu bungkus nasi lemak RM1 ke RM2 yang bungkus tu kan, RM2, cuba bagi dengan ikhlas hati. Bukannya dengan aku bagi sebungkus ni, nanti esok mungkin dapat 10 bungkus ke. Tak. Jangan niat nak dapat apa-apa, tapi ikhlas hati beri tu kerana nak gembirakan orang, memang niat nak sedekah, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang betul, keajaiban dan mujarab sedekah kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir. Kadang-kadang saya pasti Uncle pun mesti banyak murah rezeki. Uncle pun mesti kaya ni. Kita satulah. Kaya tu hanya boleh ditentukan apabila kita meninggal dunia. Okey, betul. Adakah kaya di sana atau kaya di sini? Allah Akbar. Itu pandangan saya lah. Betul. Bagi saya kaya pandangan sebenar, saya. Kaya di sana. Saya biar kita miskin di dunia. Tapi jangan miskin di sana. Okey. Itu saya punya pandangan. Prinsip. That's why prinsip saya. Dan sedekah ni dia very true. Kita tak perlu harap pembalasan pun. And tadi baru kami jumpa di Petron Petron Kuala Kelawang. Kuala Kelawang ada Petron kan? Ya. Saya nak pergi toilet, orang tu cakap, tunggu. Ada satu kereta tahan saya. Dia kata dia tengah isi minyak, lepas dia cuba lambai kat saya lah. Dia turun tingkap. Dia kata, angka. Saya, ini husband saya. You pernah tolong dia masa dia terlantar. Dia dah sembuh dah, dia kata. Saya pun terkejut pasal saya tak cam husband dia. Saya tak kenal husband dia, saya tak ambil nama dia. Dan dia pun happy lah. Dia kata, uncle, thank you so much. Bila saya pergi jalan pergi toilet, saya senyum seorang diri. Macam orang gila. Pasal rasa syok kan. Kita bukan angkuh. Sebenarnya kita rasa syok. Rupa-rupa kita pernah tolong orang ni. Dan kita jumpa pula dekat Kuala Kelawang pula jumpa.
Dan dia kata saya dah tak ada dekat Subang Jaya, saya dah pindah sini semua. Saya okay. But the feeling is that The feeling. dalam kita feeling kan, rupa-rupa saya pernah tolong dia, tak apa. And then saya tak pernah minta balasan apa-apa. Dan balasan dia, maybe orang tak tahu, jarang ataupun tidak pernah saya masuk hospital sakit demam. Demam saya rasa 3 tahun, 4 tahun tak ada. Tak ada demam langsung. Ya. Tak pernah ada demam. Aku ni heran bila, dah lupa aku last kali aku demam bila. Jadi kaya kesihatan. Kaya kesihatan, kaya idea, dia bagi idea macam-macam. Ya. Itu Uncle, saya sebenarnya bila Uncle sebut idea, sebab tadi Uncle cerita untuk target 2021. Boleh Uncle share sikit? 2021. Sebab idea Uncle tadi tu memang brilliant. Tak adalah kita, saya rasa yang penting kita adakan apps yang boleh bagi orang, mempermudahkan orang susah, membuat memohon bantuan, dan kita buat pairing, matching dia. Orang ni akan pairing. Orang yang penderma akan match. So nanti dia akan tally off, dia connection dia akan connection. So itu adalah salah satu kita akan buat, kerana sebenarnya saya prepare saya jadi arwah. Ini penting. Apa selepas saya jadi arwah? Adakah benda ni diteruskan ataupun dihentikan? Time sekarang ni saya untuk memang saya prepare untuk saya arwah. Saya akan mati. Jadi sebelum saya meninggal dunia, adakah kita nak melepaskan benda-benda macam ni? Dan saya memang standby nak buat satu call center 24 jam untuk mereka yang susah, untuk mereka yang rasa mereka dah hilang harapan. Jangan susah hati. Kami masih ada. You do not walk alone. Liverpool punya slogan, never walk alone. So kita akan bersamamu. Ini adalah mengapa Tuhan lahirkan kita semua di sini pada masa yang sama. Yang arwah dah. Ya. Alamat tetap tanah perkuburan. Itu alamat tetap tanah kubur. Yang belum arwah, belum lahir, belum sampai. Yang ada ni, kita ambil satu itu. Kita dilahir di apa tu, surah yang berapa tu? Dia kata kamu ni adalah daripada Adam dan Hawa, dan saya bagikan kamu puak-puak ni. Jadi kita satu family yang besar. Satu keluarga yang besar. Yes, and then kita share sama masa yang sama. Jangka masa yang sama. Nanti saya dah meninggal, ada orang pula kan. So kita, mengapa kita hadir pada masa yang sama? Dan mengapa kita perlu bersengketa? Tidak. Kita perlu bermuzakarah. Kita perlu bersatu padu. Kita perlu tolong menolong. Jadi tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira apa, darjat. Kamu hari ini mungkin kamu seorang big boss, pengarah, ketua pengarah ke apa, tapi akhirnya kamu akan bertukar status arwah. So jangan kita fikir bahawa kita duduk atas pentas, atas sofa, kita kuat. Kekuatan tu adalah datang daripada Tuhan. Dia bukan daripada kuasa menteri lantik kamu. Betul. Menteri tu apa? Menteri tu bukan arwah. Arwah juga. Arwah juga. Tak kira lah. So kita kena fikir bahawa kita kena prepare, kena tanam bunga macam cantik-cantik dekat kita punya kubur. Betul. Prinsip Uncle, kalau saya boleh jelaskan, bila Uncle sebut antara perancangan untuk Uncle meninggal, untuk sebelum Uncle meninggal, sebab Uncle fikir lepas meninggal supaya charity ni berterusan, jadi Uncle nak buat satu apps yang boleh pairing. Boleh contoh macam ni, ada seorang ada keluarga susah, kemudian terus cari siapa keluarga angkat dia. Yes. Maksudnya keluarga susah ni, encik ni kamu diberi ni, ada satu keluarga susah, memang betul-betul kami sudah siasat, jadi yang ni akan tolong yang ni. Jadi mungkin keperluan sekolah ke, keperluan makan minum ke. Lepas tu ada pula ada 10 lagi keluarga susah yang menunggu. Kemudian mungkin aku akan buat hebahan ke, ada 10 keluarga yang perlu dibantu. So siapa yang nak tangkap dulu, macam itulah ibaratnya. Jadi mungkin ada orang saya nak. Jadi lepas kita meninggal, perkara mereka tetap teruskan.
Ya, ya, Mereka akan terus membantu. Jadi bukanlah bila contoh Angka meninggal, orang yang salah Angka bantu, dia kata sudah Angka Ketang dah meninggal. Jadi macam mana ni nak minta dengan siapa pula? Ya, ya, Kalau Angka Ketang ada, dia ada 4 telefon, dia angkat. Lepas ni siapa pula kan? Kalau saya angkat dia cabut lari dia. Kalau Angka ini arwah Angka siapa ni? Kan. Jadi sekarang memang bijak. Sebab itu dalam agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang paling bijak adalah orang yang buat persiapan untuk mati. Sebab itu orang yang buat persiapan untuk mati, setelah dia mati, dia macam hidup lagi. Walaupun dia mati, dia macam hidup lagi. Sebab kerja dia masih diteruskan. Apa yang dia buat dulu disambung oleh orang. Jadi walaupun dia di dalam kubur, dia dapat pahala yang berterusan. Subhanallah, takkan putus. Pahala itu adalah keimanan, bukan kepercayaan. Kami beriman, kami yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tanam pokok kan, pokok orang selagi orang makan buah tu. Ya, dapat pahala. Dia dapat kan. Ya, ibarat macam tu kan. Kita tanam pokok, kemudian memang mungkin pokok tu akan kekal sampai kiamat, mungkin kita dah mati. Yes. Tapi orang yang makan buah, jadi Angka umpama dah buat persiapan tu, lepas aku meninggal macam mana orang miskin ni? Siapa lagi nak tolong? Jadi binakan satu sistem keluarga angkat macam tu. Orang senang, jadi ambil keluarga angkat orang susah. Pairing. Mungkin sampai sudah ramai sangat orang senang, tapi orang miskin pun dah tak ada. Maksud saya ialah bukan tak ada, dia masih miskin, tapi ramai sangat orang ambil keluarga angkat ni. Subhanallah, Allahu Akbar, terbaik Uncle. Jadi mungkin ada last soalan daripada Encik Tengku. Saya tak ada soalan last, cuma kita akan bagi ruang kepada Uncle untuk buat kesimpulan nasihat pada semua orang. Tapi sebelum tu mungkin Kak Farah nak kongsi sikit je. Apa-apalah. Kisah juga Farah, Kak Farah sedihkan dulu. Tak ya, betul. Saya sebenarnya rasa bangga sangat dan rasa seronok dan bahagia hari ini dapat jumpa Uncle. Cakap Cina sikit. Cakap Cina，我感到很骄傲，我为你感到很骄傲。虽然你还不是一个穆斯林，但是你真的是很了解这一个过程，比一些现成的穆斯林更加了解。Maksudnya saya bangga dengan Uncle walaupun Uncle belum Islam, tapi Uncle faham falsafah seorang Islam, perjalanan hidup kita, dan Uncle yakin dengan segalanya ditentukan oleh Allah. Jarang saya jumpa orang Cina yang ada pegangan macam tu. 很少华人会这样的。orang Cina yang banyak saya jumpa adalah 就是存钱赚钱，就是 cari untung。dia tak percaya， 我们不相信就是一生只有一世，我们相信轮回，相信还有来世。Orang Cina dia akan percaya pada hidup akan hidup lagi. Dia tak percaya hidup ni akan mati dan kita akan tunggu dekat dia. Tak adalah, maksudnya dia percaya akan hidup lagi lah kemudian. So jarang ada. Ya， 就是讲很少人会觉得，就是讲我们要珍惜这一生，好好做这个。所以我为你的这个感到很骄傲。所以今天真的是很感动。可以跟你坐在一起这样谈很多东西要跟你学习。Saya rasa terharu dan saya rasa banyak saya nak belajar dengan Uncle. Walaupun Uncle belum Islam, tapi Uncle begitu faham dan Uncle dikeliling oleh orang yang ustaz-ustaz agama yang Uncle sampai Uncle faham tentang isi Al-Quran juga. Uncle amalkan falsafah tu. Jadi saya rasa Uncle praktis dan Uncle cakap tentang sedekah. saya sendiri pun 我自己本身也是，我进了 Islam 我才发现到这个 power of sedekah. Saya sendiri bila sebelum Islam pun memang saya suka belanja kawan-kawan, tapi saya tak faham nilai sedekah tu balasan dia begitu hebat. Sehingga saya masuk Islam, saya buat sedekah tu walaupun dalam keadaan saya miskin, macam Uncle katalah, orang miskin sedekah, masa tu saya memang miskin dan saya memang tak ada duit dan saya sedekah cash. 早上我给50块，傍晚我拿到500块。Pagi saya sedekahkan RM50, petang saya dapat 500 cash. Masa tu saya kira duit tu sampai saya menangis，我哭着算那个钱。我真的是讲哦，华人讲哦，没有从天下跌下来的钱哦，Islam里面找到了。Orang Cina kata tak ada benda yang akan jatuh daripada langit, tapi kat Islam saya jumpa. 所以我相信你 Uncle， 你是 the best。
Subhanallah, Uncle, sikit Farah Leong ni, orang Seremban ni, bagi dia gelaran ATM fakir miskin. Maksudnya orang fakir miskin tahu dia susah. Saya pun tahu dia susah. Rumah dia, kereta dia dah nak roboh, banyak susah lah dia. Tetapi orang susah tetap cari dia sebab dia tak pernah menghampakan permintaan orang susah. Tahu nak telefon dia, cari dia. Kalau dalam beg dia ada RM10, RM50, RM50, walaupun dia sini tak ada simpanan, tak ada duit. Tetapi dia selalu kata dia senang sebab dia tak ada hutang. Hati lapang. Subhanallah. Saya percaya orang kaya yang sebenar adalah orang yang bebas hutang. Sebab ramai orang ada rumah besar, kereta besar tapi berhutang, sebenarnya miskin lah kan. Sebab dia hidup berhutang. Okey, so kesimpulan serah pada Cik Suami dan kesimpulan daripada Uncle. Sebelum memberi kesimpulan kepada Uncle ni, insyaAllah kata-kata tadi Uncle tadi yang luahkan, yang keluar setiap patah tu telah membuat diri saya semakin kecil, Uncle. Dengan kata-kata memang memberi semangat, motivasi, tetapi bersama tu mengecilkan diri saya ni. Sebab selama ni kita fikir kita dah hebat, dah besar, dah banyak berkorban, membantu orang, tapi dengan kata-kata Uncle tu buat kita rasa kita ni sikit baru kita buat, sikit baru. Okey, insya-Allah lepas ni kita lebih kuat dan kita perlukan lagi kekuatan. Kata-kata semangat dari Uncle ni. Dan mungkin sebagai penutup kita pada malam ni lah, dipersilakan. Terima kasihlah Ustazah semua, Farah dan Tuan. Saya rasa yang paling penting lah kita harus ingat mati lah. Saya tidak ada kesimpulan lain. Bahawa apabila kita cari mati, kita akan jumpa hidup. Itu saja. Bila kita cari mati, kita akan jumpa hidup. Dan bila kita mati, kita akan hidup. Itu saja. Because renung apa yang saya cakap tu, cari mati, kita akan jumpa hidup. Dan bila kita mati, kita akan hidup. Subhanallah. Itu adalah penting. Because why? Kita ni bila kita rasa kita ni big enough or whatever, that's nothing. Kerana kita akan tukar jadi ARWAH, confirm, ataupun nama Muslim mendiang. Itu memang confirm. Jadi bila kita pergi ke arah tu, kita kan tak akan lari daripada landasan nilai kemanusiaan. Dan saya berharap pada semua penonton bahawa jangan dibelah bagikan oleh orang-orang politik. Yang pentingnya kamu dah ada satu negara yang baik, kamu ada satu kehidupan yang baik, kamu ada satu peluang yang baik, kamu masih bernafas, kamu belum dihentikan nafas lagi. Jadi ambillah peluang yang masih dikurniakan pada kamu, gunakan peluang itu sebaik-baiknya sebelum kamu dihentikan ataupun dicabut nafas. Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Jangan rugi masa. And bersedekahlah setiap masa, bukan setiap hari, setiap masa bersedekah. Bersedekah minda, bersedekah idea, bersedekah apa pun. Make our country the greatest country. Make our life the greatest life. Amin. And make others' life also great. I love all of you. Saya sayang anda semua. Semoga kita boleh jumpa lagi dengan Ustazah lagi, dengan Farah kan, dengan Tuan. So kita, inilah negara kita. Kalau bukan kita, siapa? Inilah hidup kita. Kalau bukan kini, bila? Nak tunggu kita jadi arwah, diusung ke kubur baru kita nak buat baik? Atau nak buat positif? Atau nak berkawan? Tidak. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sihat, ceria, dipermudahkan jalan, dimurahkan rezeki, dan selalu didatangi dengan saat-saat gembira, dan jangan lupa mati. Itu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Uncle, tadi Uncle kata Uncle love everyone. Saya pun nak sebut, saya, suami Farah dan semua orang pun, we all love you so much, Uncle. Dan sebab sayang, saya rasa saya berhak, kerana sayang, saya berdoa dan kami berdoa kepada Allah supaya satu hari ini kira daripada hati saya lah, daripada kami doakan mungkin insya-Allah satu hari Uncle boleh kenal Islam, betul-betul jatuh cinta dengan Islam dan be a Muslim.
Yes. InsyaAllah. Amin ya Terima rabbal kasih, alamin. terima kasih. Sebenarnya kan saya baca komen ramai yang sangat mendoakan. Ia bukan sebab kita kata Uncle dah sangat cukup baik, tapi kita orang Islam ada kepercayaan. Kita tahu Uncle pun ada kepercayaan. Jadi antara kepercayaan orang Islam, hadiah yang terbaik kepada orang bukan Islam kerana sayang adalah mendoakan dia supaya dia jadi Islam. Subhanallah, mudah-mudahan Uncle kita sama-sama masuk syurga. Kemudian kita jumpa di syurga, Jumpa di sana nanti. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ingat prinsip Uncle, setiap hari yang Allah berikan peluang tambahan lagi waktu untuk kita menghiasi perjalanan kubur kita. Yes. Jadi saya nampak Uncle dia bukan fikir tahun depan, lusa, dia fikir hari ni. Maksudnya orang yang begini dia tak tamak dengan dunia. Sebab dia fikir, okey esok kalau hidup aku nak buat apa? Bila celik hari ni, okey nak indahkan perjalanan hari ini untuk indahkan kubur. Jadi itu prinsip yang membuatkan kita tidak tamak dengan dunia berlebihan. Dan Uncle sebut tadi, jangan kita dipecahkan dengan orang politik. Sebab kita politik pening kan Uncle? Pening. Jangan dipecahkan, teruskan berkasih sayang. Sebab itu tajuk kita hari ni, kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Orang politik nak bergaduh kat atas tu biarlah. Kan? Biar pi depa. Biar pi depa. Jangan pula sebab depa bergaduh kita jadi bodoh pergi. Kita jadi bodoh. Bodoh pergi bergaduh antara kita di sama kita bergaduh sama sendiri. Apa cerita ni babe? Aku pun tak tahu apa nak cerita. Kita jangan ikut dia orang. Itu yang penting ustazah. Saya tengok ustazah macam mana ustazah membawa satu pandemik, orang kata hala tuju yang baik. Betul. Dan kita perlu sebab kita fokus, kita keluar daripada polemik tu, pergaduhan tu, kita fokus, kita layan semua orang, kita tolong semua orang, Chinese ke, India ke, Muslim or non-Muslim, kita tolong. Bila kita fokus, kita tak sempat pun tengok yang gaduh-gaduh tu. Kita tak sempat layan. Itu sandiwara. Piramli cerita. Piramli cerita. Kita fokus dengan apa tujuan kita adalah nak indahkan perjalanan mati kita. Kita gaduh, besok kita sekejap lagi kita dah mati. Kita dah termenung dekat dalam kubur. Apalah buat? Aduh, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, saya kira itulah kesudahan kita pada malam ini. Dan kita doakan Uncle Ketan terus sihat, terkuat, tim-timnya pun kuat dan sihat. Boleh tak Dik tunjukkan ada Chinese girl, very Zul, buka you Zul. very cute Chinese girl. Buka sekejap. Okey, tahu tak apa ni Zul, okey, ni semua staff. Okey, yang Chinese Albert, girl ni ini Suhaizam. Okey, ni tim kuat ni. Nama siapa? Serina. Ya. Serina ni, tunjuk pada Serina. Masa terlibat dengan Uncle Kentang, masa tu umur dia dalam 20, betul kan? Lepas tu nampak je macam lembut, kecil, comel macam tu, tapi very tough. Bawa ambulans, dia bawa van jenazah. Ni bawa van jenazah ni. Kalau sebut jenazah orang Islam lah. Yes. Bawa van jenazah, bawa ambulans. Lepas tu dia cakap, tadi orang lelaki dah penat buat kerja, dia yang bawa ambulans datang sini. Jadi ambulans ni dia mesti manual, betul tak? Manual. Sebab van macam ni dia tak ada auto, dia mesti manual. So seorang perempuan yang sangat kuat, tough, kerja memang tak kira sebab sukakan charity kan, bantu orang susah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kita pun doakan buat Serina and Alvin pun sama-samalah kenal Islam, mencintai Islam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sekadar doa daripada kami. Amin ya Allah. Amin. Subhanallah, sekian dah daripada kami. Terima kasih Uncle Kentang, terima kasih semua, terima kasih all the team dan terima kasih semua yang hadir, yang bersama kita 7K, saya kira 8K bila campur dengan Instagram. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat semangat. Jadilah orang yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan saya sudahi dengan satu firman Allah yang Uncle Kentang sebut tadi. Kalau kamu mati, kamu akan hidup. Allah sebut di dalam Al-Quran, jangan kamu katakan mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah. Ini siapa? Orang-orang yang baik ketika hidupnya.
Setelah dia mati, dia akan hidup, tapi kehidupan jauh lebih indah kerana saat itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terima kasih, mohon maaf salah dan silap daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita bye bye. Love. InsyaAllah.